Rumah Perlindungan Baitul Fiq yang terletak di Subang Jaya telah ditubuhkan sejak tahun 2005. Pengasasnya, Puan Haliza Abdul Halim berkata, ianya ditubuhkan bertujuan untuk memberi perlindungan kepada wanita-wanita dan remaja-remaja yang malang. Sehingga kini telah banyak kes-kes sosial yang telah dapat diselesaikan oleh pihak Baitul Fiq dengan baik. Selain daripada itu, Baitul Fiq juga amat aktif dengan aktiviti-aktiviti dan program-program kebajikan. Antara program-program yang dijalankan adalah program Food Bank dan Food for Hunger. Food Bank merupakan program bulanan bertujuan membantu para asnaf yang memerlukan bantuan dari segi barangan keperluan harian dan wang tunai. Barangan yang diterima merupakan sumbangan dari masyarakat dan syarikat-syarikat yang prihatin. Mereka yang mendapat sumbangan dari Food Bank adalah terdiri daripada 20 buah keluarga miskin di sekitar Sentul, Selayang dan Chowkit, 30 buah keluarga miskin dari Taman Medan, Sri Manja dan Datuk Harun. Sekiranya ada barangan yang tidak mencukupi, Puan Haliza beserta beberapa orang sukarelawan akan membeli barangan yang diperlukan. Para sukarelawan atau lebih dikenali sebagai Tim We Care akan membuat persiapan dengan mengumpul dan membahagi-bahagikan barangan tersebut. Bergerak dari Baitul Fiq seawal pagi, Puan Haliza bersama Tim We Care akan menuju ke destinasi yang dituju, biasanya di Jalan Chowkit dan di sekitar Taman Medan. Di sana telah menunggu para asnaf di bawah penyeliaan dan kawalan seorang sukarelawan yang lebih mesra dipanggil Ujang, yang juga bertindak sebagai koordinator Reach Out, turut dibantu oleh isterinya Jessie. Saya volunteer di Baitul Fiq 2 tahun lah. Tapi saya suka relawan. Tapi Baitul Fiq bukan dia kata tolong ibu tunggal kanak-kanak, orang susah semua lah. Homeless lah, remaja semua sekali. Ujang akan memastikan semua yang akan menerima sumbangan telah pun berdaftar dengan Baitul Fiq dan mempunyai kad khas bagi menyimpan dan merekod penerimaan. Ianya bertujuan melancarkan pengagihan barangan keperluan kepada mereka. Sekurang-kurangnya, ringanlah sedikit beban, kuranglah kerisauan dalam hati mereka dan mereka pulang dengan wajah yang gembira sambil membawa barangan yang diberikan. Sedikit tentang latar belakang para asnaf ini, yang kebanyakannya adalah para ibu yang mempunyai kisah pahit dan duka dalam hidup mereka. Ada di antara mereka merupakan bekas banduan yang terjebak dalam kancah penagihan dadah dan pelacuran yang kini telah insaf dan bertaubat. Mereka ingin menjalani kehidupan baru, ingin mendekatkan diri pada Tuhan yang satu supaya kehidupan lebih bersih, lebih tenang, lebih bahagia dan meninggalkan noda-noda hitam yang menyelubungi hidup mereka sebelum ini. Sesetengahnya pula amat malang kerana ditinggalkan suami, sama ada suami menghilangkan diri begitu sahaja tanpa berita mahupun wang belanja, ataupun suami dipenjarakan atas kegiatan tidak bermoral. Mereka ini perlukan sokongan dan dorongan serta bantuan untuk terus hidup demi anak-anak yang tidak berdosa. Tentunya tidak terfikir oleh mereka yang hidup mereka akan menjadi sebegini. Tetapi dengan adanya persatuan-persatuan NGO seperti Baitul Fiq yang tidak pernah gagal untuk menolong mereka dengan barangan keperluan dan juga bantuan wang ringgit, malah turut juga membimbing mereka, menasihati mereka untuk mendekatkan diri pada Allah kerana hanya Dia sajalah yang menentukan segalanya. Tim We Care memberi bimbingan kerohanian seperti tadabbur, Iqra, Qordobana dan lain-lain yang berkaitan untuk membawa mereka kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sunnah. Malah, Tim We Care juga tidak jemu-jemu memberi kata-kata semangat agar mereka terus berusaha untuk keluar dari kepompong kehidupan yang mereka jalani sekarang, berusaha untuk mengubah cara kehidupan demi masa depan yang lebih terjamin. Antara yang menerima bantuan dari Food Bank ini
ialah Uncle Abdullah atau lebih mesra dipanggil Uncle Keong, berumur 53 tahun. Beliau telah memeluk agama Islam sejak 5 tahun yang lalu, sering mengucapkan rasa syukurnya kerana ada pihak seperti Baitul Fiqh yang sering membantu beliau dalam menjalani kehidupan seharian. Malah sewaktu Uncle Keong berada dalam keadaan koma disebabkan sakit misterinya, tim We Care telah datang melawat dan membacakan Yasin serta berdoa agar Allah memberi kesembuhan pada Uncle Keong. Besar dan tinggi harapannya agar orang-orang sepertinya tidak dipinggirkan begitu sahaja kerana mereka amat memerlukan sokongan dari masyarakat. Terima kasih pada Baitul Fiqh dengan doa dia. Saya pun teringat harapan saya masih ada sebahagian doakan. Macam mana perasaan Uncle bila ada orang membantu Uncle, contohnya daripada Baitul Fiqh datang bantu Uncle berikan makanan, keperluan harian, even sedikit wang untuk Uncle jalani hidup? Macam mana perasaan Uncle? Perasaan sangat suka hati lah. Ada orang yang masih lagi Uncle tahu dengan kita yang penyakit, yang tolong jaga. Kita semuanya bersyukur hati pada Miss dan Tuhan. Okay. Harapan saya pun tak tahu lah, terpulang pada Tuhan lah. Pasal saya memeluk Islam, jalan inilah mungkin Tuhan akan buka bagi saya. Seorang lagi penerima sumbangan adalah seorang gadis bernama Lia, berumur dalam lingkungan 40-an. Beliau telah mengidap penyakit mata yang serius sehingga menyebabkan Lia kehilangan deria penglihatannya. Namun begitu, Lia amat bertuah kerana dia mempunyai seorang abang yang amat menyayangi dan menjaga kebajikan Lia dengan begitu baik sekali. Malah majikan abangnya begitu prihatin dan memahami situasi, membenarkan abangnya membawa Lia ke tempat kerja agar Lia dapat dijaga dengan sempurna. Setiap bulan, tim We Care memberi barangan keperluan untuk Lia. Lia memerlukan makanan yang berkhasiat bagi memastikan kesihatannya terjaga dengan baik. Puan Fazliana, seorang balu kehilangan suami, adalah antara yang menerima sumbangan dari tim We Care. Beliau yang tinggal di Desa Mentari mempunyai 2 orang anak OKU, di mana anaknya yang berumur 17 tahun tidak mempunyai tempurung kepala kerana pecah akibat kemalangan yang menimpa beberapa tahun dahulu. Sementara adiknya Syazwan berumur 15 tahun adalah seorang OKU sejak dilahirkan. Tidak cukup dengan itu, Puan Fazliana juga diduga bila mana satu-satunya van yang dia ada berada dalam keadaan yang tidak begitu baik. Bumbungnya bocor. Ini menjadikan ianya basah bila hari hujan. Dengan kesempitan hidupnya, beliau tidak mampu untuk menghantar vannya ke bengkel untuk diperbaiki. Malah tidak mampu juga untuk membeli keperluan khas Syazwan yang memerlukan diaper saiz XL serta bekalan keperluan yang lain. Tim We Care seringkali berkunjung ke rumah Puan Fazliana bagi menghulurkan bantuan seadanya selain dari bertanya khabar tentang dirinya dan anak-anaknya. Dengan bantuan yang diberikan oleh tim We Care, sedikit sebanyak dapat meringankan beban yang ditanggung. Moga-moga ada lagi pihak-pihak yang prihatin tampil untuk memberikan bantuan yang begitu diharap-harapkan. Selaku koordinator outreach, Ujang bertanggungjawab mengenal pasti mereka yang layak dan berhak untuk mendapatkan sumbangan dari food bank. Selain dari Uncle Keong dan Lia, seorang wanita malang bernama Shida juga turut tersenarai. Shida telah ditinggalkan suami serta 2 orang anaknya yang masih memerlukan kasih sayang dan perhatian dari seorang bapa. Hidup menjadi lebih sukar bila mana ditinggalkan tanpa tempat tinggal. Kehidupannya yang begitu telah mendapat simpati dari sebuah keluarga Cina yang telah menempatkan Shida dan anak-anaknya di dalam sebuah pondok di tanah milik mereka. Walaupun keadaan pondok tersebut tidak sesempurna mana, namun di situlah Shida dan anak-anaknya menjalani kehidupan seharian. Makan minum serta keperluan Shida anak beranak ditanggung oleh keluarga Cina tersebut.
Anaknya juga telah diambil bekerja untuk membantu di bengkel milik keluarga Cina dengan bayaran sebanyak RM5 sehari. Dengan wang sebanyak itu dan bantuan yang diterima dari WeCare, sedikit sebanyak membantu Syida dengan keperluan sehariannya. Tim WeCare bukan sahaja menghulurkan bantuan dari segi barangan, malah kebajikan mereka juga turut dijaga. Masalah mereka juga diambil kira. Anak-anak mereka yang mempunyai masalah dokumen kelahiran juga akan dicatat butirannya. Selepas itu, tim WeCare akan mengusulkan masalah tersebut kepada pihak-pihak berkaitan. Tidak cukup dengan itu, tim WeCare begitu menitik beratkan hal-hal persekolahan anak-anak. Alhamdulillah, setakat ini tim WeCare mendapat bantuan dan kerjasama yang amat baik dari semua jabatan yang terlibat. Salah satu sebab saya join dengan Puan Haliza ni untuk pertama sekali mengajar saya punya erti keinsafan. Kita selamanya dah biasa hidup senang apa semua. Jadi kita nak tengok apa masalah orang. Kita nak faham apa dia orang punya masalah selama ni. Jadi kita kata orang tu tak ada jurang antara kita dengan dia. Saya suka kerja-kerja volunteer, cumanya kadang-kadang saya tak ada masa untuk membuat inisiatif sendiri. Jadi bila ada Baitul Fiqh, lebih memudahkan untuk saya menyertai lah. Walaupun tidak ada masa, kita give back to the society lah. Saya rasa seronok dan saya rasa mengenal orang-orang yang susah, yang duduk di bawah jambatan, yang selama ni tak ada tempat tinggal, makan dia, pakaian dia. Dan selama ni saya tidak tahu macam mana keadaan orang-orang yang duduk di bawah jambatan. Jadi sekarang saya rasa macam sedih dan terharu dengan keadaan dia orang. Selain program Food Bank yang dijalankan atas hasil sumbangan masyarakat yang prihatin, tim WeCare juga menjalankan program Food for Hunger yang juga dikenali sebagai street feeding. Program mingguan ini bertujuan memberi makan kepada rakan jalanan atau dikenali sebagai gelandangan oleh masyarakat. Namun demikian, tim WeCare ingin mereka dikenali sebagai rakan jalanan kerana mereka bagaikan sahabat kepada tim WeCare. Sumbangan makanan yang diberikan diterima dari individu maupun syarikat-syarikat yang prihatin. Aktiviti memberi makan ini tertumpu di kawasan-kawasan yang telah dikenal pasti di sekitar Kuala Lumpur. Antaranya di bawah jambatan di tepi Sungai Kelang, di sekitar perhentian bas Kelang dan di Pasar Seni. Jumlah rakan jalanan yang menerima bantuan makanan ada kalanya mencecah sehingga 300 orang. Tidak terhad kepada kaum seagama, malah tim WeCare memberi dengan ikhlas kepada rakan jalanan berbangsa India dan Cina. Alhamdulillah, walaupun kadang-kala ramai yang datang, tetapi makanan seringkali mencukupi untuk mereka. Bagi memastikan semua rakan jalanan yang hadir mendapat makanan, sistem kad telah diperkenalkan. Pengagihan makanan akan dilaksanakan mengikut nama yang tersenarai dan kad yang ada pada mereka sebagai bukti yang mereka telah pun mendaftar dengan Baitul Fiqh dan layak untuk mendapatkan bantuan makanan. Selain pemberian makanan, Puan Haliza dan juga sukarelawan mendengar permasalahan dari mereka. Contohnya, mereka yang mengalami masalah kesihatan dan memerlukan bantuan ubat-ubatan, rawatan dan lain-lain. Kes-kes yang agak serius akan dirujuk terus ke pihak-pihak yang tertentu untuk mendapatkan bantuan selanjutnya. Malah, ada juga di antara mereka telah dirujuk ke pusat-pusat zakat dan Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk mendapat pembelaan seterusnya. Tim WeCare juga membantu mereka yang ingin pulang ke kampung dengan memberikan sedikit wang saku dan membelikan tiket bas maupun penerbangan kepada mereka. Tidak cukup dengan itu, tim WeCare memberi bimbingan kerohanian seperti tadabbur, Iqra, Qurdobana dan lain-lain yang berkaitan untuk membawa mereka kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sunnah. Untuk itu, aktiviti mengaji dijalankan di bawah program Rumah Ngaji.
Tim We Care tidak pernah rasa letih, tidak kenal erti jemu untuk terus menghulurkan bantuan kepada mereka yang memerlukan. Untuk itu, We Care amat mengalu-alukan sumbangan orang ramai bagi melaksanakan program yang telah diatur. Sumbangan dalam bentuk wang tunai boleh terus disalurkan ke dalam akaun yang tertera, manakala sumbangan barangan boleh dihantar terus ke Baitul Fiqh. Semoga amal kebajikan kita ini dinilai Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi saksi di hari akhirat kelak, insya-Allah. Setinggi-tinggi penghargaan dan jutaan terima kasih diucapkan kepada semua pihak yang telah menjayakan dokumentari We Care ini, terutamanya kepada Puan Haliza Abdul Halim selaku orang yang mencetus dan menggerakkan dokumentari ini dijalankan, tim We Care yang diketuai oleh Ujang selaku koordinator Reach Out. Mereka ini telah bertungkus lumus menjayakan aktiviti Baitul Fiqh tanpa rasa jemu dan lelah. Para rakan jalanan yang berada di sekitar tepi Sungai Kelang, Bas Stand Kelang dan Pasar Seni Kuala Lumpur, para asnaf yang berada di sekitar Jalan Caukit, serta Encik Tanara Lecumanan selaku videografer. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang dapat membalas jasa kalian. Semoga segala kerja amal yang dijalankan mendapat keberkatan dan keredaan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga apa juga yang dipaparkan dalam dokumentari ini memberikan kita satu pengajaran dan kesedaran tentang nilai hidup sebenar dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala.